Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi yaqbalu tawbata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun wa yastajibu alladhina amanu wa 'amilus salihati wa yaziduhum min fadlihi wal kafiruna lahum adzabun syadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Abdul Hadi selaku pengerusi majlis, yang dihormati lagi dikasihi yang amat berhormat Datuk Bentara Setia Tuan Guru Ayahanda Haji Ni Abdul Aziz bin Haji Nikmat Al-Mursyidul Am Parti Islam se-Malaysia PAS, merangkap Menteri Besar Kelantan, Fadil yang berhormat Datuk Haji Kamaruddin Jaafar, Ahli Parlimen Kawasan Tumpak, merangkap Ahli Jawatan Kuasa PAS Pusat, Fadil yang berhormat Saudara YB Ceklah Adun Wakaf Baru, Fadil yang berbahagia sahabat saya Ustaz Haji Mukhtar Sni, Ketua Dewan Ulama PAS Negeri Pahang, Fadil sahabat saya Ustaz Haji Hamid Darani, Pegawai Penerangan Kerajaan Negeri Kelantan, seluruh saf kepimpinan PAS, tidak lupa yang kita raikan pada malam ini, sahabat seperjuangan kita Pak Din dan keluarga, anggota keselamatan, pimpinan Pakatan Rakyat, hadirin dan hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala apabila mendidik manusia, Allah yang maha mengetahui, dia mendidik manusia dengan hari akhirat. Allah tidak mendidik manusia dengan harta. Allah tidak mendidik manusia dengan pangkat. Allah tidak mendidik manusia dengan keturunan. Tetapi Allah mendidik manusia ini dengan perantaraan hari akhirat. Para hadirin sekalian, kita ada kereta DAM 805. DAM 805. Minta alih kenderaan anda kerana menghalang lalu lintas. Mengapa Allah didik manusia dengan hari akhirat? Kerana Allah yang mencipta dunia, Allah mencipta hari akhirat, dan Allah mencipta manusia. Bila Allah mencipta manusia, Allah sahaja yang tahu macam mana selok-belok manusia dan macam mana cara supaya manusia ini tahan berhadapan dengan dunia. Kerana Allah tahu dunia ini satu benda yang boleh mempengaruhi manusia sampai ke tahap mungkin manusia teringat kepada kematian.
Dalam hadis disebut banyak, ad-dunya mata'. I'lamu anna ad-dunya hulwatun khadirah. Ketahuilah bahawa dunia ini manis dan dia galih. Manis mempersonakan. Kita boleh tanah seka. Kita bercita-cita nak 2 ekar. Bila kita boleh 2 ekar, kita lagi mabuk nak 4 ekar. Siapa pekak kita gila nak tanah ni kalau boleh paling banyak. Kita dapat pangkat, begitu juga. Kita boleh sikit, kita nak naik lagi. Bila kau tinggi, kau berat. Semua ini dalam ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Quranul Karim, kita buka dalam Al-Quran, kita akan jumpa banyak tempat Allah guna wa ilaihi turja'un. Belah mana manusia hidup atas dunia, macam mana keadaan dia. Satu realiti manusia tak boleh tolak. Kok mana sekalipun kita mati, balik menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan diproses oleh Allah di zaman yang tidak ada kesudahan. Dunia, kok mana sekalipun dia ada nyodoh. Kita muda sekejap je, lepas tu tua. Rumah kita baru, dia jadi buruk. Kita segar, lepas ni kita uzur. Sekarang kita hidup, lepas ni kita mati. Hari akhirat Allah tarik semua. Mati tak ada. Hidup kita 100 tahun, kemudian kita mati. Tak ada hari akhirat. Sebab itu dalam Al-Quran, di antara ayat yang Allah dedahkan kepada kita, Yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadhdhirukumullahu nafsa wa ila Allahil masir wallahu ra'ufun bil ibad. Allah menyebut satu hari setiap orang manusia dia akan didedah oleh Allah. Dia akan tahu balik benda baik yang dia buat di dunia. Allah menggunakan perkataan muhdara. Bila manusia hidup di padang mahsyar, dibangkit oleh Allah, bila dia tengok kebaikan yang dia buat di dunia ini, Allah guna perkataan psikologi muhdara. Selain daripada Allah buat longok mari duduk depan dia ni, kalau boleh dia nak dilakak, peluk. Sebab apa? Sukanya kerana tidak ada benda lain yang boleh tolong dia kecuali buat ni. Selaginya wa ma'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Bila Allah ambil semua sekali amalan hak kita buat atas muka dunia, hak tak comel. Bila manusia tengok, tua dia tengok banyaknya benda hak tak comel hak dia buat atas muka dunia. Yawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Dia bercita-cita, dia harap mudah-mudahan amalan buruk dia ni biar duduk jauh. Kalau boleh dia tak tengok, biar duduk jauh. Satu jarak yang kalau boleh dia tak nampak tengok. Becinya dia. Allah buat mari kepada kita dua keadaan. Sebab dua keadaan inilah yang menyebabkan manusia ni tahan berada di dunia. Bila manusia faham hari akhirat ni gapo benar dan macam mana Allah buat, dan kalau dia faham dunia gapo benar yang dikatakan dunia, manusia dia akan tahan. Allah Subhanahu wa ta'ala dia buat kepada kita contoh yang sangat hebat. Para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim ajma'in, waktu dia ikut Nabi, macam Sayyidina Abu Bakar,
Sebelum dia turun Nabi ni, dia duduk di zaman jahiliyah. Sayyidina Abu Bakar di dalam sejarah orang yang sangat bakhil. Hikmah dia besar. Bakhil. Ramai orang ni terpaksa jadi hamba abdi kerana kih buta dengan Abu Bakar zaman jahiliyah. Tak boleh bayar. Hutang dia ni bertambah. Akhir sekali, stelek daripada merdeka jadi hamba. Baik, orang yang bakhil lagu ni bila masuk Islam, duduk bersama dengan Nabi, ikut syariat Islam, Sayyidina Abu Bakar jadi terbalik 367. Daripada orang bakhil jadi penderma yang sanggup derma harta dia ni habis licin untuk perjuangan Islam. Sayyidina Umar daripada manusia yang habis jahat. Siapa dia pernah teriak di Madinah depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, gapo hak Tuhan larang dalam Quran, itulah dia perbuatan Umar waktu dia duduk jahiliyah. Wahai Rasulullah, adakah Umar ni boleh masuk syurga? Sehingga Nabi kita baca, fa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Barulah Sayyidina Umar ni berhenti daripada teriak. Daripada orang yang sangat jahat zaman jahiliyah, bila masuk Islam, Nabi SAW antara hadis Rasulullah sebut, ma min tariqin yatatarraqa bihi Umar illa ma yutabi'hu syayatin. Mana-mana lorong bila Sayyidina Umar lalu, syaitan tak berani nak turut dia. Zaman jahiliyah syaitan siapa dia? Umar, syaitan. Minal jannati wan nas. Sayyidina Umar tu macam syaitan tu. Bila mari Islam, Sayyidina Umar ni syaitan tak berani nak turut dia. Kenapa? Iman dia kuat. Ini kelebihan Islam Allah buat. Mari daripada mana umat Islam, seorang manusia ni dia boleh jadi beza. Kalau tak berpegang dengan agama, lagu ni sifat dia. Bila dia berpegang daripada agama, orang tolak. Tapi sifat dia sangat berbeza. Sayyidina Umar ni kan, zaman jahiliyah, kalau kita nak kata bapak rasuah, inilah bapak rasuah. Bapak bunuh orang, dia lah bapak bunuh orang. Bapak zina, pelacur, minum arak, mabuk, bapak judi, dia lah. Bila masuk Islam, dia jadi terbalik tu. Menandakan bahawa selain daripada Islam, tak usah kecek banyak lah. Seorang manusia dia akan bunuh. Bapa dalam negara kita ni, siapa tahu ini jet pun hilang. Orang suruh beli lembu, dia beli kondo. Petih tabung haji hilang. Batu gani hilang. Pucuk dia mana? Agama. Bila tidak ada agama, inilah nasib dia. Dah benda ni tak usah kecek lah. Jalan lain, tak ada. Tak akan berjaya dalam sejarah tamadun manusia daripada zaman Rom, zaman Parsi, mana-mana zaman sekalipun, ideologi yang menguasai manusia ni gagal belaka. Tak berjaya. Bila Islam takut, contoh mudah kita ambil di Madinah. Hikmat besar Allah buat Nabi kita ni hijrah Madinah. Sebab Madinah ni tempat yang paling berat. Disebut Ardun Sauda, Black Area. Orang perang banyak pun sini lah. Tempat orang judi, orang balah, kabilah yang paling ramai. Siapa Imam Ibn Hisham sebut dalam sirah dia, di Madinah Al-Munawwarah, bangsa yang duduk di Madinah ini lebih daripada 100 bangsa. Bahasa yang ditutur di Madinah lebih pada 40 bahasa. Ada orang kecek bahasa Kebti, bahasa Parsi, bahasa Romawi, bahasa Arab, bahasa Badui, bahasa apa benda. Dan mereka ni pelik. Hikmah besar Allah bawa Nabi kita ni di Madinah. Bawa agama. Nak cerita bahawa belah mana manusia ni hanyut, belah mana manusia ni punah, hak lain tak boleh nak berubah. Hak boleh berubahnya Islam. Sebab apa Islam boleh berubah? Hikmah besarnya dalam Islam ni kita kecek dunia akhirat. Kita kecek dosa pahala. Hak ni yang menyebabkan manusia ni tahan.
Allah sebut dalam Quran, dalam ayat saya baca tadi, yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Cara Allah didik manusia. Apa benda yang baik yang kita buat di dunia ini, Allah buat mari tok depan kita, muhdara. Kita pun tengok senang dan kita bergembira. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Hak buruk ni kita benci sangat. Sebab apa? Imam Ibn Katsir dia sebut kepada kita dalam tafsir dia, hei manusia, mu kena ingat, inna yawman yu'adilu fihi 50,000 sana. Kena ingat, kena bubur semua dalam kepala kita. Kita sebagai orang gapo sekalipun kena bubur. Kalau dia kita mati, pindah dia daripada alam dunia. Bila kita lakop kepada alam akhirat, sehari hari akhirat sama lama dengan 50,000 tahun dunia. Sehari hari akhirat sama dengan 50,000 tahun dunia. Hak ni sahabat jadi tahan. Dia duduk di Madinah. Kita pernah dengar kata sahabat ni salah guna kuasa. Sahabat ni menyeleweng. Sahabat ni begitu. Ada. Kita buka dalam sejarah Islam, cuci. Sebab apa? Mereka yakin kalau dia menyeleweng, dia jadi orang yang paling kaya di Madinah, orang paling kaya di semenanjung tanah Arab. Dia hiduplah 100 tahun. 100 tahun baru berapa minit hari akhirat. Sehari hari akhirat 50,000 tahun dunia. Wa'iyazubillah. Kalau masuk 100 hari tak pada dia. Saya tak aja jumpa lagi dalam hadis orang ni masuk 100 hari. Kalau masuk 100 hari tak pada. Sebab itulah dalam perjuangan PAS kita ambil kaedah ni. Sebab tu kita sebut, bila UMNO dia ambil kaedah lain, kita sebut lalu, tak berjaya. Bukti dia, demo mereka 50 tahun, tak berjaya. Nak melahirkan pemimpin yang baik, mustahil akan berlaku dalam UMNO. Pasal apa? Tak ambil kaedah agama. Sebab itu kita yakin, kita sebut, kalau Pakatan Rakyat menguasai negara, PAS yang akan jadi tulang belakang ni, yang akan didik, kita bawa cara yang ada dalam Quran. Kita akan sebut dunia, akhirat, syurga, neraka, hidup, mati. Kita ada ketahanan luar biasa. Sebagaimana berlaku zaman Nabi. Sebab apa? Allah sebut, in yakum minkum 20 sabirun yaghlibu mi'atain. Kalau kamu ada 20 orang yang sabar, kamu boleh mengalahkan 200 orang. Nelai ke mana? Kok 20 orang sabar ni? Orang ni juga duduk zaman jahiliah dulu. Zaman jahiliah lagi. Bila duduk dalam Islam, Allah sebut, ada 20 orang boleh mengalahkan 200 orang. Mana kekuatan ini? Kekuatan ini bak syurga, neraka, dosa, pahala, hidup, mati, menyebabkan Islam dia ada kekuatan luar biasa. Kalau dia jadi pemimpin, pemimpin yang adil. Sayyidina Umar siapa tahap dia pikul gandu, pembantu dia kata, ya Amirul Mukminin, biar aku pikul. Dia kata, jangan. Aku bimbang takut dosa aku tak lepas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mana bagian? Dia bagi masalah hidup mati, dosa pahala, syurga, neraka. Ini kelebihan Islam. Sebab itu dalam perjuangan PAS kita ambil pendekatan ini dan kita yakin bila kita ambil pendekatan ini, ikut mana sekalipun kita akan berjaya. Allah akan tolong, kita akan berjaya dan kita ada kekuatan luar biasa. Sebab benda ni dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak tempat yang Allah janji dalam Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan insya-Allah kita yakin kepada perjuangan Islam. Dan saya mewakili staf pimpinan mengucapkan tahniah, jazakumullah khairal jaza kepada Pak Din dan keluarga kerana memilih perjuangan Islam untuk jadi landasan dalam hidup. Dan dalam Al-Quran ni Allah cerita banyak sangat. Surah Al-Baqarah, Ali Imran, masalah perjuangan Nabi-Nabi. Hatta disebut oleh ulama 2/3 daripada Quran ini masalah perjuangan. Bukan masalah kecil. 2/3 ayat semaya, berapa ayat je?
Puasa, zakat, haji, berapa ayatnya? Ayat perjuangan. Surah Yasin perjuangan, Al-Ahzab perjuangan, Munafiqun, Surah As-Saff, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Ini ayat perjuangan Nabi-Nabi. Alhamdulillah pada malam ini kita meraihkan Podin dengan keluarga. Jazakumullah khairal jazak. Mudah-mudahan perjuangan kita ni jadi bekalan kepada kita sangat mahal bila kita bertemu dengan Allah di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Illa man atallaha biqalbin salim, kita mengharapkan salah satu daripada benda besar, iaitu soal perjuangan kita. Kerana benda ni sangat besar. Tanpa perjuangan hancur bangsa, hancur agama, hancur segala-galanya. Alhamdulillah dalam negara kita ni ada PAS, dan PAS ini sentiasa bawa dasar agama, dan agama ini kok mana sekalipun comel. Baik, dia bukan saja baik untuk orang Islam, baik untuk orang bukan Islam, baik untuk semua manusia. Kerana Islam ini membawa rahmat kepada mereka. Mudah-mudahan sedikit ucapan daripada saya ini ada manfaat untuk diri saya sendiri dan untuk kita semua. Dan pada malam ini insya-Allah kita dapat dengar amanat pesanan daripada yang amat berhormat Tuan Guru kita. Mudah-mudahan jadi bekal kepada kita dunia, dan lebih daripada itu bekal kepada kita di hari akhirat insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang tidak baik daripada kelemahan dan kejahilan saya sendiri. Aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.